Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya sekali lagi Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dan malam ini kita menuju ke Pilihan Negeri Johor walaupun waktu-waktu dan tarikh-tarikh penting belum diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang akan mula bermesyuarat pada minggu depan iaitu pada 9 Februari 2022. Tetapi apapun demamnya semakin panas dan apa juga perdebatan berkaitan dengan politik saban hari memenuhi ruang-ruang media sama ada di sosial media ataupun media arus perdana. Tetapi apa pun kita ingin tahu apa sebenarnya tujuan pilihan raya negeri ini diwujudkan ataupun diadakan dan apakah strategi yang ampuh bagi setiap parti politik untuk menggamit pengundi, apatah lagi jumlah pengundi pertama kali iaitu undi 18 dan undi wajib yang sudah pun digazetkan oleh pihak kerajaan akan mula memasuki gelanggang dan akan dimulakan di Pilihan Raya Negeri Johor ini. Jadi saya akan bersama dengan Datuk Seri Muhammad Hassan sebelah kiri saya. Terima kasih Datuk Seri, Timbalan Presiden UMNO dan juga Pengarah Pilihan Raya BN dan juga UMNO bagi Pilihan Raya Negeri Johor ini. Datuk Seri, Datuk Seri dah berulang-alik 2-3 kali nampaknya ke Johor dalam masa seminggu dua ini. Tetapi pastinya Datuk Seri maklum bahawa pilihan raya negeri ini ramai yang menganggap tidak ada keperluan, terutamanya pihak-pihak rakyat biasa di bawah sana, dan ramai juga membuat spekulasi bahawa sebenarnya UMNO BN mewujudkan pilihan raya ini membubarkan Don Johor adalah untuk mendapatkan momentum apa juga kejayaan yang sudah pun dicapai dalam pilihan raya kecil yang lepas dan termasuk yang terakhir di Negeri Melaka. Momentum ini perlu dikekalkan dan Johor perlu juga mengikut momentum ini supaya menuju pilihan raya umum ke-15 nanti UMNO memang sudah bersedia. Adakah itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Azri jemput saya malam ni. Bersama sekali lagi. Seperti mana kita tahu, Dewan Undangan Negeri Johor telah pun dibubarkan baru-baru ni. Dia dibubarkan oleh Kerajaan Johor atau Menteri Besar menasihatkan Sultan Duli Ahmad Hamid Sultan Johor dan diperkenankan. Bukanlah orang kata kita ataupun Kerajaan Johor ni membubarkan Dewan Undangan Negeri itu di atas kehendak-kehendak tertentu. Tetapi ia cuma berasaskan kepada keadaan politik di Johor itu sendiri. Ini perlu dibuat bukan atas sebab orang kata kita nak kekalkan momentum menang di Melaka, menang selesa di Melaka. Pilihan raya antara satu pilihan raya di lain, Nazri. Kita tak boleh kata menang selesa di Melaka, kita akan menang selesa di Johor. Ya? Itu tanggapan itu kalau ada salah. Kerana setiap pilihan raya dia berbeza. Dia macam main bola jugalah ya. Bila lawan Manchester lain, bila lawan Chelsea lain kan. Jadi kita jangan kata sama. Nak katakan nak ikut momentum feel good factor kita ya. Cumanya Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Asni telah pun membawa perkara ini ke dalam mesyuarat Biro Politik dan dibincangkan dengan setelitinya. Dan dibawa juga oleh beliau ke mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Ya. Betapa perlunya Dewan Undangan Negeri Johor ini dibubarkan. Ya. Kerana keadaan politik di Johor itu ke atas nampak tenang. Ya. Nampak cantik, tenang, tak bergelora. Tapi di bawahnya mengelogak. Ya. Bergelora betul. Sehingga kan ada satu hari dalam sidang Dewan Undangan Negeri Johor yang baru ni, tidak ada keputusan jika speaker tidak menggunakan casting vote dia. Ya? Tak dapat diluluskan satu bil. Begitu keadaannya kerana majoriti Kerajaan Johor pada ketika ini adalah satu kerusi saja lebih dia. Dan pada hari tersebut ada satu orang adun daripada kerajaan, dia kena COVID, terpaksa kuarantin.
maka tidak dapat diputuskan dan diluluskan jika tidak ada casting vote daripada Speaker Dewan Negeri Johor. Begitu keadaan dia. Bagi kita, Nazri, kan, bagaimana nak menguruskan negeri jika keadaan politik yang tidak menentu macam ni, kan? Kerajaan tidak ada masa untuk memfokuskan keutamaan untuk membangunkan negeri. Dan tidak ada masa sentiasa saja tergugat dengan keadaan yang tidak menentu. Bil tidak dibuatkan, pembangunan kadang-kadang terencat, dan dalam kita punya kerajaan Johor pun bermacam-macam kepala ada, ya. Masing-masing dengan pendapat masing-masing, dengan dia punya agenda masing-masing. Ini susah. Jadi maka itu apabila dibentangkan oleh Menteri Besar Johor, betapa perlunya Dewan Negeri di Johor itu dibubarkan, kami di peringkat ibu pejabat, di peringkat kepimpinan pusat melihat memang perlu diadakan ataupun dibubarkan Dewan Negeri Johor, menasihatkan Duli Yang Mulia Sultan, dan alhamdulillah Duli Yang Mulia Sultan memahami bahawa memang perlu. Kalau Duli Yang Mulia Sultan tak percaya ataupun kurang yakin pun takkan dapat dibubarkan, ya. Maknanya keputusan untuk membubarkan itu memang ada pemberat dia, ya. Pemberat demi untuk memastikan Johor ini terus dapat diurus dengan baik. Johor, kita jangan salah faham, negeri yang besar. Johor membangun negara kita. Jika Johor bawa banyak pelaburan, banyak yang datang melabur di Johor, maka negara kita juga akan dapat menikmati lempahan ekonomi yang baik. Kalau Johor bermasalah juga negara. Jadi ini kita punya perspektif kita melihatnya dari segi betapa perlu mandat diberikan semula kepada rakyat supaya biarlah rakyat memilih satu kerajaan yang benar-benar ada manda rakyat. Lagipun kerajaan Johor sekarang ini ditubuhkan bukannya berasaskan keputusan pilihan raya. Dia adalah berasaskan kepada persepakatan ahli-ahli Dewan Negeri dan menubuhkan kerajaan yang bukan menerusi mandat pilihan raya umum. Jadi eloklah, kerana disebabkan oleh keperluan diadakan itu, kita buatlah di Johor. Kita setuju dengan pandangan daripada kepimpinan di negeri Johor. Apa pandangan Tok Mat berkaitan dengan pemberat untuk membubarkan Dun Johor juga bergantung dan juga lebih melihat status politik negara pada ketika ini, termasuk di negeri Johor. Kerana permufakatan yang amat longgar di peringkat persekutuan, begitu juga diterjemahkan di peringkat-peringkat negeri, termasuk yang kita lihat sekarang di negeri Johor, dan menyebabkan UMNO merasakan ada ruang untuk UMNO kembali menjadi satu parti dan melalui BN parti yang dominan, melihat kecelaruan bersatu, melihat kecelaruan barisan pembangkang dan sebagainya, dan situasi COVID yang masih melanda negara. Adakah faktor timing ini sebenarnya yang menjadi formula ampuh bagi UMNO membuat satu langkah yang amat berani, tidak bersama untuk membubarkan pilihan raya umum, tidak menunggu pembubaran di peringkat parlimen, tetapi bermula dengan Melaka dan seterusnya di Johor? Nampaknya UMNO ingin melihat situasi yang timing politik ini dapat diterjemahkan dalam bentuk undi apabila pilihan raya negeri diadakan. Dia macam ni, Nazri, ya. Bukan nak katakan di Melaka itu timing tak betul. Kita tak sangka pun bahawa pembubaran Dewan Negeri Melaka itu akan berlaku. Kerana di Melaka, dia macam di Johor jugalah, ya. Dia punya majoriti pun 2 lebih. Tetapi 4 orang menarik diri daripada kerajaan. Maka kerajaan dah tak ada majoriti, dan bermakna kerajaan dah hilang orang kata majoriti untuk mentadbir negeri Melaka. Maka memang perlu dibubarkan Dewan Negeri Melaka di atas persetujuan TYT Negeri Melaka. Dia bukan, di Melaka tu bukan kehendak kerajaan, tetapi disebabkan oleh 4 orang ahli Dewan Negeri yang bersama kerajaan menarik diri keluar daripada menyokong kerajaan ataupun menyokong Ketua Menteri Melaka. Jangan kita kata bahawa ini adalah daripada urutan daripada Melaka nak buat ke Johor. Tak betul.
Melaka itu memang kita sendiri tak sangka. Saya sendiri tak sangka. Kalau baca saya punya posting lah FB saya katakan jangan buat pilihan raya kerana COVID macam-macam lagi kan. Tapi Alhamdulillah dengan SOP yang ketat yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, tak ada pula kluster Melaka yang berlaku. Di Johor ni lain cerita. Johor ni memang keadaan dengan satu majoriti kerana meninggal dunia kan. Arwah Datuk Osman Sapian meninggal dunia, tinggal lagi satu majoriti. Dan apa juga akan berlaku. Jadi kepimpinan di Johor itu merasakan bahawa mereka tidak dapat menumpukan. Seperti yang saya katakan tadi, di atas nampak ni Johor ditenang, tapi di bawah memang bercelaru, menggelagak. Jadi bagaimana caranya pemimpin nak tumpukan sepenuh tumpuan, nak bangun, nak urus negeri jika keadaan politik tidak menentu. Jadi saya kurang setuju kalau Nazri kata tadi ini merupakan urutan untuk kita buat feel good factor lepas Melaka ke Johor. We didn't plan that way. Kita tak merancang begitu. Melaka itu memang dah jelas bahawa kerajaan dah tak ada majoriti. Ketua Menteri dah tidak ada lagi sokongan majoriti. Memang terpaksa dibubarkan. Tapi di Johor, keadaan memerlukan, itu yang saya kata tadi, pemberatnya di Johor itu, keadaan itu menjadikan bahawa Peti Besar Johor memerlukan supaya biarlah mandat baru dibagi kepada rakyat, biar rakyat pilih. Saya tak tentu lagi bahawa boleh menang ke tidak di Johor. Ya? Bukan kita kata kita menang selesa di Melaka, kita boleh menang selesa juga di Johor. Johor lain. Demografi dia lain, pengundi dia lain, keluasan dia besar, dia punya jumlah kerusi besar, banyak. Dan nak mendapat kerajaan balik bukan senang. Sekarang kita ada 14 kerusi. Ya, kita menang 17 kerusi, 3 dah keluar dulu. 14 kerusi saja dan nak menubuhkan kerajaan majoriti mudah, kita mesti ada 29 kerusi. Tidak macam Melaka. Melaka kita ada 14 kerusi ataupun 13 kerusi. Kita nak 2 saja lagi untuk majoriti mudah. Jadi dia punya level of confidence di Melaka tu lebih tinggi lagi kalau dibandingkan di Johor. Tetapi disebabkan oleh perlu diadakan kerana masalah yang saya sebutkan tadi, ketidaktentuan politik itu yang menyebabkan perlu dibubarkan Dewan Undangan Negeri Johor itu. Okay. Mungkin dari sudut keyakinan bahawa Johor ini merupakan kubu dan juga benteng ampuh UMNO sejak sekian lama, Datuk Seri. Adakah itu juga keyakinan itu memberikan keyakinan kepada Biro Politik dan juga MT UMNO untuk memberikan perkenan Datuk Menteri Besar membubarkan DUN? Well, kalau nak katakan Johor tu kubu kuat benteng UMNO, lahirnya UMNO di situ, betul, sejarah. Sejarah ya. 2018 kita kalah. Cuma menang 17 kerusi. Ya. Banyak kalah dia. Jadi jangan kita pandang enteng. Jangan ingat kita nostalgic dengan kita kata UMNO dilahirkan di Johor, benteng UMNO sekian lama, tetapi kalau kita lihat daripada pilihan raya 11, 12, 13, dia menurun begitu drastik. Sudah mengherot. Mengherot. Jadi bukan asas itu saya katakan tadi kita nak buat pilihan raya. Asasnya kita nak supaya Johor ini stabillah kerajaan dia. Supaya Johor negeri yang besar, dekat dengan Singapura, pelaburan banyak di Johor. Kita tak nak orang melihat orang yang ada di sini, yang ada di Johor, di negara kita keluar, bawa pelaburan keluar. Yang luar tak datang tu satu hal. Tapi yang di dalam ni merasakan tidak ada ketentuan, tidak ada kestabilan politik yang membolehkan mereka dapat nampak masa depan. This is a stable government, this is a country that we have a stable government, we will stay or will come and invest here. Tak ada. Jadi itu perlu kita fikirkan. Ya. Datuk Seri, sehubungan dengan itu, macam mana strategi ampuh UMNO BN kali ini dalam situasi kita dalam masih pemulihan COVID, peluang pekerjaan amat terhad. Nampaknya dalam masa kita memasuki 2022 ini tiba-tiba kos hidup semakin tinggi. Datuk Seri ada posting di Facebook bahawa ini tidak boleh dibiarkan. Inflasi perlu dikawal dan tidak boleh diserahkan kepada rakyat untuk membuat pilihan. Belilah makanan yang murah, belilah ayam yang murah, tetapi sebenarnya rakyat tidak ada pilihan. Jadi
ditambah dengan penduduk-penduduk Johor, kita tahu ramai sekali bekerja di Singapura, ratusan ribu anak-anak muda yang mungkin hilang kerja ketika COVID baru nak kerja ataupun mula berhijrah ke Lembah Kelang walaupun mereka tidak boleh ke Singapura kerana penutupan sempadan. Jadi adakah faktor-faktor ini tidak memberi adakah memberi feel good kepada UMNO, sedangkan ini cabaran bukan mudah. Kalau silap percaturannya, silap naratifnya, silap manifestonya yang dijual nanti, akan backfire pada UMNO. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi, banyak orang kata kita ataupun bukan kita lah, Menteri Besar nak bubarkan DUN sebab UMNO nak take advantage the feel good factor. Bukan. Sebab ini suatu orang kata perkara yang dibuat menimbangkan supaya kesejahteraan dan yang pentingnya kestabilan itu perlu diwujudkan dulu. Kerana tak stabilnya kerajaan yang cuma ada satu majoriti, Nazri tak boleh pergi ke mana pun. Kena pulangkan semula. Tambahan pula kerajaan yang ada hari ini ataupun yang dah dibubarkan ni, kerajaan yang bukannya mandat daripada rakyat. Jadi kita pulang semula kepada rakyat. Biarlah rakyat membagikan kata putus siapa dia nak. Tak semestinya kita UMNO boleh menang. Saya masih lagi melihat dan mengkaji dengan teliti. Kita punya kemungkinan, kajian kemungkinan sedang saya buat. Tetapi ini yang saya katakan tadi, bukan kita tak kata bahawa COVID ni masih ada apa tidak. Tinggal lagi, yalah di Melaka kita dah buat tak ada kluster Melaka. Di Sarawak, PRN Sarawak dah buat tidak ada, alhamdulillah tak ada kluster PRN Sarawak. Kalau diberikan ataupun dilaksana pun pilihan raya Johor ini dengan SOP yang ketat seperti di Melaka dan Sarawak, insya-Allah saya rasakan kita akan dapat mengawal merebaknya COVID-19 terutamanya Omicron semasa pilihan raya negeri Johor nanti. Tetapi inilah yang kita nak supaya once for all lah, kan? Biarlah rakyat yang memberikan kata putus daripada kita bersama-sama kita buat kerajaan, tetapi masih tu umbang ambing. Tidak ada kestabilan yang nak kita cari pun. Mengapa tidak diadakan pilihan raya umum sekali, Tok Mat? Kalau itu yang Tok Mat katakan dari awal tadi, tidak ada kestabilan, kerajaan ini bukan kerajaan yang diberikan mandat oleh rakyat. Jadi kalau ibu segala pilihan raya adalah pilihan raya umum, mengapa Biro Politik tidak push untuk pilihan raya umum sekali dan semua negeri-negeri yang dikatakan tidak stabil itu akan mendapat mandat baru dan kerajaan akan mula stabil kalau itu formulanya? Ya, memang pun kita dalam Biro Politik dan juga dalam parti kita meneliti dan itu sebabnya kita katakan elok kita buat PRU dulu supaya biarlah kita pastikan supaya kestabilan dalam politik negara ini dapat diadakan, ya? Biar rakyat puas hati. Apa saja kita buat kadang-kadang orang tak puas hati. Apa saja dibuat oleh kerajaan sekarang orang kata ini kerajaan backdoor macam-macam. Apa yang kita lakukan semua tak betul. Jadi pulangkan balik mandat kepada rakyat. Tapi nak mengadakan PRU itu terpulanglah kepada Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri lah yang akan menasihatkan agung. Ya. Tetapi di Johor ini keperluannya mendesak. Di peringkat pusat pula rasanya kerajaan pusat dah ada pula MOU dengan semua parti-parti ataupun nombor ahli-ahli parlimen sampai bulan 7. Rasanya biarlah uruskan dulu negara ni sehingga bulan 7. Selepas bulan 7 besok, anything can happen. Apa saja boleh berlaku. Dan tak boleh tunggu lama-lama pun. Maksudnya Datuk Seri, Tok Mat memang dalam pemikiran bahawa pilihan raya umum perlu dilaksanakan dengan segera. Memang perlu dilaksanakan segera. Sampai bila kita nak berada dalam keadaan begini? Orang tidak memperakui kerajaan ini. Masyarakat antarabangsa memandang remeh kita. Negara kita dilihat sebagai negara yang tidak mengamalkan demokrasi. Menubuhkan kerajaan bukan daripada mandat pilihan raya. Jadi ini menjadi persoalan negara-negara yang mau melihat supaya demokrasi berada di tahap yang tertinggi yang terbaik. Jadi kita perlu kembalikan semula demokrasi kepada rakyat kita. Tok Mat, apa jadi dengan muafakat nasional? Dalam seminggu dua nampaknya pertentangan pandangan antara PAS dan juga pimpinan UMNO tertinggi amat hektik, amat orang kata pun heated.
berbanding setahun lalu, berbanding 24 bulan yang lalu ketika UMNO berjinak-jinak ataupun berada di Dewan Merdeka ini melakukan piagam perpaduan ummah melalui Muafakat Nasional. Nampaknya Johor ni semakin kalau kita dah nampak bibitnya ketika di Melaka dan juga di Sarawak, tetapi nampaknya seolah-olah kapal yang dibina bersama tidak boleh diselamatkan lagi. Adakah begitu statusnya ataupun bagaimana Muafakat Nasional? Dia macam ni, Nazri. Muafakat Nasional ni dia bukan satu pakatan politik. Itu sebabnya saya tak bersetuju ia didaftarkan sebagai suatu pendaftar. Kita tidak mahu Muafakat Nasional ini merupakan gabungan dua parti saja. Kita nak supaya penyatuan ummah. Saya dulu panggil penyatuan ummah. Platform untuk orang Melayu, orang Islam bersama-sama dalam apa jua keadaan yang menyentuh Melayu ke, menyentuh Islam ke, menyentuh bahasa Melayu ke, gaja-gaja Melayu ke. Itu platform dia. Dia bukan ditubuhkan untuk menubuhkan parti politik. Ya? Jadi tidak timbul soal mengatakan MN dah tak ada, MN dah kocak-kacik. MN ini, Muafakat Nasional ini, dia satu pakatan yang tidak orang mengikat. Dia tidak pakatan yang tidak binding kepada sesiapa pun. Ya? Sebab kita tanda tangan piagam saja. Piagam ni mana kita punya piagam apa asas kita. Bukannya mengikat, oh you tak boleh berunding dengan siapa, kami tak boleh berunding dengan siapa. Ataupun kami mesti berjalan berdua sampai bila-bila, tak ada. Ya? Kerana politik is politik. Penyatuan ummah, MN is MN. Walaupun tak bersama dalam pilihan gaya, tapi tak bermakna pula perpaduan orang Melayu ni mesti kita hancurkan. Tak ada macam tu. Tetapi politik, PN anggotanya PBBM dan juga PAS. Bila orang tanya saya apakah saya terkejut, saya kata saya tak terkejut kerana PN memang asas dia PBBM dan PAS sebagai anggota dia. Mereka akan memasuki pilihan gaya bersama-sama di dalam satu logo. Itu tak ada isu. Dan UMNO pun tidak akan mendesak dan tidak orang kata mengikat siapa-siapa perlu bersama dengan kita. Ya. Tetapi bagi pihak UMNO, kita dah buat keputusan di dalam Perhimpunan Agung bahawa kita tidak akan bekerjasama bersama-sama dengan PBBM apabila dalam pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum. Jadi itu yang kita kekalkan. Itu jelas. Itu jelas. Jadi tak ada timbul soal mengapa kita tidak mahu bersama ke tidak. Apa reaksi Tok Mat dengan kenyataan Presiden PAS? UMNO ni ibarat itik patah kaki. Dulu nak tenggelam, PAS tolong selamatkan. Tapi hari ini bila dah dapat kaki, itik ini nak tinggallah dia punya orang yang menyelamatkannya. Itu statement yang keras tu daripada Presiden PAS. Kita tak ada selamatkan sesiapa, siapa tak selamatkan kita. Kita sama-sama tenggelam pun. Oh, yeah. Kita sama-sama tergondam pun kan. Tergondam. Bahkan kami menang 79 kerusi. Kan? Masih parti yang terbesar. Walaupun JPS keluar, UMNO sendiri masih ada lagi 55 kerusi. Kan? Tetapi berpecah-pecah kan? Disebabkan oleh orang mencari peluang. Kan? Kita tak boleh nak kata apa. Walaupun begitu, sampai sekarang, BN masih ada lagi 42 kerusi kan, antara kerusi yang terbesar, yang terbanyak dalam parlimen sekarang, kerajaan sekarang. Tak betul lah nak katakan kita ni diselamatkan daripada lemas, itik patah kaki. Saya rasa beliau mendapat maklumat yang tak tepat. Tak tepat. Macam di Melaka, kita tawarkan untuk bersama. Tapi gunakanlah lambang sendiri. Itu pun yang kita persetujui dalam mesyuarat-mesyuarat MN. Bahawa kita akan bersendirian bersama dalam pilihan raya tapi pakai logo masing-masing. Dan tak bertembung. Tak bertembung. Ini tak mengikat siapa-siapa pun. Tetapi baru-baru ni dalam muzakarah 2 hari lepas kan mengatakan bahawa PBBM dan PAS akan bersama-sama dalam PN sebagai satu pasukan parti. Tak apa, it's okay, no harm. Kita tak pula menangis-nangis. Kita tak ada pula mengolek-ngolek tengah jalan kan. Tak ada, no issue. Kita pun ranting tak patah, sudu tak patah kan. Apa orang kata bosi tak sumbing, ranting pun tak patah kan. Jadi susahlah kita orang kata merendah-rendahkan orang lain. I look after my party. Tetapi you don't cross my path lah kan. Janganlah hina sangat pula kami. Saya selaku timbalan Presiden Parti, saya kena jawab lah. Kalau tidak orang kata yang bukan-bukan tentang UMNO ni takkan kita nak diam je. Saya jawab. Tapi saya tidak mahu
menjadikan ia sebagai polemik. Saya tak melukakan hati sesiapa. Itu sebabnya saya bila tulis pun saya kata tanpa rasa kurang hormat. Rasa kurang hormat, saya katakan. Saya mulakan perkataan saya. Ini janji saya pada Tok Mat, Tok Mat kena datang lagi bersama saya, sama ada di WTC ataupun di Johor selepas ini, kerana masa masih panjang menuju Pilihan Negeri Johor akan datang. Kita tak tahu tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan juga tarikh mengundi. Jadi pastinya saya akan mendapatkan lagi reaksi terkini berkaitan dengan bagaimana UMNO dan BN menghadapi Pilihan Negeri ini. Banyak soalan-soalan susulan nampaknya, tapi tak sempat malam ini. Terima kasih Tok Mat sekali lagi atas masa yang diberikan, walaupun masa yang amat sibuk beliau di Ibu Pejabat dan juga nak turun ke Johor saban minggu, saban hari. Jadi sempat juga jenguk kami di WTC. Terima kasih Tok Mat sekali lagi. Untuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO dan juga pengarah pilihan raya untuk Barisan Nasional Negeri Johor yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam.